بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini dapat lagi kita bertemu untuk menyambung lagi PDPC kita untuk subjek tasawuf Islam tingkat 4. Dan insya-Allah hari ini kita akan mempelajari pelajaran 11 unit 3 iaitu sifat mahmudah dalam pergaulan, masih lagi di bawah tajuk pelajaran yang ke-11, prinsip pergaulan menurut Islam. Jadi insya-Allah selepas di akhir PDPC ini pelajar dapat menjelaskan pengertian sifat mahmudah dalam pergaulan, memberikan contoh sifat mahmudah dalam pergaulan, menerangkan cara memupuk sifat mahmudah dalam pergaulan, menyatakan maksud sifat mazmumah, menerangkan contoh sifat-sifat mazmumah, menjelaskan cara-cara menghindari sifat mazmumah dalam diri seseorang, menghuraikan keburukan bersifat dengan sifat mazmumah kepada seseorang Muslim. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat mahmudah? Okay, pengertian sifat mahmudah dalam pergaulan. Sifat mahmudah dalam pergaulan ialah sifat terpuji yang diamalkan oleh seseorang individu semasa berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulan. Okay, sifat terpuji. Semua sifat yang dipuji. Semua sifat yang terpuji yang diamalkan oleh seseorang individu semasa mereka berhubung dengan orang lain dalam pergaulan. Contoh. Okay, contoh sifat mahmudah dalam pergaulan, pertama ikhlas. Apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas? Iaitu melakukan sesuatu kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersifat benar. Iaitu bersikap benar dalam percakapan, perbuatan dan niat di dalam hati. Yang ketiga, amanah. Amanah dalam melaksanakan tanggungjawab, mengikut prosedur serta tidak mempunyai kepentingan peribadi. Yang keempat, penyayang, iaitu saling menyayangi antara sesama masyarakat. Yang kelima, sopan, iaitu beradab sopan dan berbudi bahasa dalam pergaulan dengan semua pihak. Yang keenam, menghormati, iaitu mengamalkan sikap menghormati terhadap ahli keluarga, kenalan dan juga antara sesama ahli masyarakat yang lain. Yang ketujuh, berbaik sangka, iaitu berfikiran positif terhadap semua pihak. Dan yang ke-8, bekerjasama, iaitu melakukan sesuatu perkara secara bersama-sama dan melakukan yang terbaik untuk mencapai kejayaan. Ini antara contoh-contoh sifat mahmudah yang boleh kita praktikkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Okay, seterusnya, cara memupuk sifat mahmudah dalam pergaulan. Okay, yang pertama, kita boleh mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari ilmu tentang perbuatan mahmudah ni, tentang sifat-sifat mahmudah ni. Kita sentiasa mempelajari. Semula. Cara memupuk sifat mahmudah dalam pergaulan. Pertama, kita mempelajari ilmu pengetahuan yang benar. Sentiasa mempelajari ilmu pengetahuan walau di mana kita berada. Sentiasa mengikuti kuliah-kuliah agama, sentiasa membaca kitab-kitab agama dan sebagainya. Kemudian sifat mahmudah ni juga boleh dilatih dan dipupuk sejak daripada kecil lagi. Kita sentiasa memupuk, melatih diri kita supaya sentiasa mengamalkan sifat-sifat yang terpuji dalam pergaulan. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mempraktikkan, mengamalkan sifat mahmudah dalam pergaulan kita sesama manusia yang lain. Yang keempat, kita sentiasakan mengamalkan sifat-sifat ataupun nilai-nilai Islam dalam pergaulan kita, pergaulan seharian kita. Dan yang kelima, membudayakan sifat mahmudah dalam masyarakat. Kita
menzahirkan sifat-sifat mahmudah ni semasa kita berhubung dengan orang lain. Okay? Semasa kita berhubung, kita mengamalkan, menunjukkan, menzahirkan sifat-sifat yang terpuji ni dalam pergaulan kita sesama orang lain. Seterusnya, tadi kita dah mengetahui apa dia sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dan lawan bagi sifat terpuji itu ialah sifat mazmumah yang semestinya kita hindarkan dalam diri kita. Apa dia sifat mazmumah? Sifat mazmumah dalam pergaulan ialah sifat-sifat keji yang diamalkan oleh seorang individu semasa mereka berinteraksi dengan orang lain. Semasa mereka bergaul, sifat-sifat yang dikeji. Sifat yang tidak disukai oleh orang ramai. Okay, contoh sifat mazmumah dalam pergaulan ialah pertama, dengki, iaitu perasaan iri hati dengan kejayaan dan kelebihan orang lain dan sentiasa berusaha supaya kejayaan ataupun kelebihan orang lain itu hilang ataupun terhapus daripada orang tersebut. Okay, yang kedua, sentiasa membuat fitnah ataupun gosip. Apa dia gosip ataupun fitnah ni? Menyampaikan cakap seseorang kepada orang lain dengan menambah fakta yang tidak benar supaya orang yang mendengar itu menjadi benci dan marah kepada orang yang difitnah. Yang ketiga, ghibah, iaitu memperkatakan keburukan seseorang di belakangnya untuk menjatuhkan seseorang. Kita menceritakan keburukan seseorang di belakangnya. Mana dia tidak mengetahui yang kita ni menyampaikan keburukannya. Okey, yang keempat, ujub. Juga merupakan sifat mazmumah, iaitu bangga akan diri sendiri dengan merasa kagum terhadap diri sendiri kerana kelebihan yang ada padanya. Dia rasa bangga kerana dia lebih pandai daripada orang lain. Dia rasa ujub, dia rasa bangga kerana dia lebih cantik daripada orang lain. Ini perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan kita dalam pergaulan sesama rakan dan ahli keluarga yang lain. Sepatutnya kita mestilah menghindari sifat-sifat mazmumah ni dalam diri kita. Okay, seterusnya, apakah keburukan sifat mazmumah? Keburukan sifat mazmumah pertama, dia akan dibenci dan dikeji oleh masyarakat, oleh orang lain. Orang lain akan benci dan akan dikeji oleh orang lain. Semua orang tak nak berkawan dengan dia. Seterusnya akan mewujudkan perpecahan dalam masyarakat. Wujudnya berpuak-puak dalam masyarakat. Yang ketiga, akan mewujudkan perasaan sombong dan bangga diri. Dan yang keempat, berlakunya fitnah-memfitnah dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak aman. Okay, bagaimana kita nak menghindari sifat mazmumah dalam pergaulan? Pertama, kita mestilah pandai memilih kawan yang berakhlak mulia, okay, dalam pergaulan. Yang kedua, kita mestilah mengetahui keburukan sifat mazmumah. Ini silap aja ni, mazmumah bukan mazmudah. Mazmumah. Jadi kita hendaklah mengetahui keburukannya. Dibenci oleh masyarakat, dibenci oleh rakan dan sebagainya, dan berdosa. Kemudian sentiasa berinteraksi dengan orang ramai dengan bersopan dan berakhlak. Yang keempat, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti ceramah agama, membaca buku agama dan sebagainya. Ini antara cara-cara yang boleh kita lakukan untuk menghindari sifat mazmumah dalam pergaulan. Okey, itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan pelajar telah dapat memahami apa dia sifat mahmudah dalam pergaulan yang mesti kita amalkan dan menghindari sifat-sifat mazmumah dalam pergaulan untuk dihindari. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih bahagia, kita akan lebih seronok dan kita akan mempunyai lebih ramai rakan-rakan. Untuk penilaian, untuk latihan, saya akan tampal link ni dalam pelajar-pelajar boleh rujuk kepada
ulasan. Dalam ulasan itu saya akan tampal link untuk latihan tersebut. Okey, dan akhir sekali, macam biasa, kita sudahi PDPC kita pada kali ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.